Saya ada sebut dah 2 kelas 3 kelas dah bab isu semaya takhusi. Macam mana tempat kita? Ada orang minta tu disuruh cerita sining. Tapi orang tu sining ke, orang tu pang mengaji juga ke, wallahu alam lah. Sebab dua tempat rasa saya sebut berkaitan dengan persoalan semayang takhusi. Ke mana? Semayang takhusi. Di sini pun ada khusi juga nampak tau. Semayang takhusi. Gimana? Sebab Timur Wairanya kata semayang takhusi tidak sah. Gimana? Jadi bila tidak sah ni kejutlah orangnya. Kejut orang. Tak sah ni bayangkanlah. Ada orang tua tu dia kata menangis dia. Bunyi kata tak sah menangis lah dia. Sama kena takhusi sokmo semayang ni. Bila kata tak sah kok, viral pula dalam YouTube, dalam FB ke mana tak tahulah. Orang pun tunjuk ke dia, oh lah. Ke kerana kesenyum je. Oh tak sah. Biar tak sah kita. Kerana senyum kita je. Ada orang tu menangis dia. Dia tak sah. Dia berkaitan dengan semayang atas kursi ni. Dia berkait dengan asalnya rukun qiyam, rukun berdiri, yang mana qiyam menjadi rukun pada sembahyang fardu bagi mereka yang kuasa. Adapun sembahyang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Bukan sembahyang sunat ni bukan kata sembahyang duduk, sembahyang mengiring pun boleh. Kita malam-malam nak tidur, tiba-tiba tak jenera. Sembahyangnya ada. Kita tidurnya mengiring ke kiblat. Sehat kita ni. Segar mega. Kita pun malas nak bangun. Takbir dalam duduk, dalam mengiring tu terus ni. Dalam mengiring tu terus. Dia orang sehat ni. Kalau orang tu uzur tak ceritalah ni. Ini orang sehat ni. Dia pun semai sunat dalam mengiring. Ya. Orang yang semai sunat dalam mengiring ni, waman shalla naiman falahu nisfu ajril qa'id. Orang semayang seumpama ni, dia boleh separuh daripada pahala orang yang semai duduk. Hak sehat-sehat tu dia semai duduk. Semai sunat ni. Orang yang semai duduk, sehat-sehat dia semai duduk. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Sesiapa yang solat nak kena duduk, dia dapat separuh daripada pahala orang semayang berdiri. Ada tak? Jadi orang semayang mengiring boleh pahala banyak mana? 1/4 daripada orang semayang berdiri. Orang semayang duduk 1/2 daripada orang semayang berdiri. Ini ni semayang sunat dan kena segar-segar. Adapun Nabi SAW semayang sunat walaupun dalam keadaan duduk. Nabi bukan uzur, Nabi sehat. Nabi semayang sunat dalam keadaan duduk, Nabi boleh pahala sepenuhnya. Sebab di Nabi langsung tidak ada perasaan malah. Kalau kita semayang sunat sehat-sehat, pergi semayang duduk, soh capu malah. Memang capu malah nak bangun, pakai bahan duduk ni sudah. Adapun Nabi, walaupun Nabi semayang sunat dan ada duduk, Nabi boleh pahala sepenuhnya. Sebab di Nabi tidak ada langsung perasaan malah. Jadi asalnya berkaitan dengan rukun qiyam, rukun berdiri pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Kuasa berdiri ini dengan bahawa dia berdiri tidak bawa kepada kesukaran, kepayahan yang menghilangkan khusyuk solat. Dia kalau dia berdiri kesukaran, kepayahan yang menghilangkan tumpuan solat, dia panggil uzur dah. Dia keuzuran daripada berdiri ni bukan siapa keuzur dia
Kita angkat dia berdiri, kita lepas tangan dia pun debek jatuh. Oh tu sahih lah uzur. Tapi tak syarat gitu. Tak sampai ke tangga tu orang panggil uzur. Makna kalau dia boleh mengekali berdiri. Dia boleh mengekali berdiri. Tapi dia tidak mampu, dia dalam keadaan dia sakit ke, tak boleh tupu solat, ataupun tak sakit tapi dia jadi hanyut. Tapi kalau dia bertahan tu boleh tak mengekali diri? Boleh. Tapi boleh tupu tak solat? Tak boleh dah main duk anyuk gini ni. Ataupun dah anyuk, tubuh dah anyuk, tegak, tapi main nyocok. Sakit, nyocok. Nyocok sakit ni boleh tupu dah solat. Kesukaran seumpama tu tak boleh tupu solat, dia panggil uzur dah. Boleh duduk. Lepas tu kita bab uzur daripada berdiri ni kena ngaji molek. Sebab yang rasa kita, orang yang tengok tak boleh nak bubuh. Kalau tanya saya ni macam mana uzur saya ni, saya uzur macam saya ni masih lagi berdiri wajib ke tak? Kita pun ambil alat, kita berbubuh dia, kita pun seralah uzur dia setara mana. Sera. Boleh tahu tak uzur dia setara mana? Faham tak? Ambil alat tu kita berbubuh dia, kita pun tahu lah sakit dia setara mana. Tak boleh. Dia sendiri yang tahu sakit di balah mana. Kita tak nak bubuh. Kita cuma boleh bagi dobik, bagi yang panggil panduan. Kalau awak berdiri, kesukaran yang menghilangkan khusyuk solat, berasa nyocok, sakit, nak hanyut, nak jatuh, uzur dah dipanggil, boleh duduk. Macam contoh orang sembahyang dalam perahu. Dia ombok. Ombok. Imbanglah badan. Tak boleh. Boleh tak imbang badan? Ada sini orang pergi ke laut. Bukan kerja ke laut ni, saja-saja pergi ke laut. Lepas tu balik dia kata letih, pening, ngatuk, ikan tak boleh sekong, senyum je dengar. Ikan banyak pasal yang terbangun cari penyakit buat apa. Kalau kerja ke laut tu lain cerita. Ni gi dia kata tak boleh nak ngai langsung. Nak duk congok tak boleh dia kata. Ombak kuat, tidur pun gulih bating. Balik cerita kata dengar senyum padang muka. Nak pergi ke laut. Dengar dia orang berakhir dia marah. Okay, wajib ustaz. Pergi ustaz ikan pasal banyak kata. Saya seorang dia. Balik dia ikut tidur lah, pening kepala lah. Mana kalau ombak tu kuat, boleh tak kita nak imbang badan? Imbang lah. Tapi boleh tupu solat tak seumpama tu? Tak boleh tupu main duk jaga tubuh ni. Untuk unsur dah tu orang panggil. Tapi tak boleh nak kata sepenuhnya, sebab ombak ni kadang-kadang tenang, kadang-kadang dia kocok. Tak boleh nak tetapkan macam mana kita je yang rasa. Sebab dia rukun berdiri, uzur berdiri tidak menjadi rukun. Dia di satu rakaat masing-masing ni. Bukan pakai locong. Bahkan di satu rakaat kita semai berdiri, tiba-tiba main pening hanyut, tiba-tiba loyo nak muntah nak rebah dia, kita duduk serta-merta. Kita asalnya memang pening, loyo nak rebah, hanyut, kita pun semai duduk. Tiba-tiba segar berasa wajib berdiri serta-merta di rakaat yang sama, bukan tunggu rakaat kedua. Kalau kita tidak berdiri, batal solat kita. Siapa nak ayat kita gitu? Awak duduk separuh jalan sudahlah. Lepas baca Fatihah, awak bangun cacang lah. Kita boleh bubuh gitu ke dia? Kita tak tahu apa yang dia rasa. Sebab itulah masing-masing kena ngaji molek dalam bal. Ini berkait dengan rukun solat. Qiyam rukun solat. Uzur boleh tak jadi rukun. Kalau kita tak uzur, kita tidak berdiri, solat kita tidak sah sebab rukun tak cukup. Selesai dah kita bacaan dalam berdiri, kita main duduk tiba-tiba berasa sihat. Untuk rokok kita wajib kena bangun berdiri untuk rokok. Tak boleh rokok dalam duduk. Saat ni masa baca saat ni memang tak mampu lagi. Mana?
wajib kena bangun diri baru rokok. Kita cerita buat masalah ni masa takbir saning, uzur, pening, hanyung, tak gerak. Selesai mana Fatihah surah, sehat pula puasa, tiba-tiba nak rokok ni. Kita tak boleh rokok dan duduk. Kita wajib bangun rokok dalam berdiri. Rokok dan berdiri itu syarat bagi sah rokok bagi orang yang kuasa. Tak boleh rokok dan duduk. Sehingga kan, anda ambil faham boleh. Sehingga kan kita uzur lagi ni. Kita uzur, main duduk, selesai baca, kita pun rokok dalam duduk. Sebab kita uzur lagi saat ni. Kita pun rokok dalam duduk. Ni buat masalah ni. Payah nak jumpa masalah ni, buat dia. Kita rokok je hilang ni. Orang sipu saat ni berkali. Kita tunduk tu, orang tu jadi darah jalan molek pula ke mana. Buat masalah. Kita rokok je kadang tak mana hilang uzur. Sehat. Kita wajib kena bangun slow sambung rokok dalam diri. Jangan kita bangun cacang dia menambahkan rukun berdiri pula. Sebab kita rokok sana. Kita rokok ni kan, kita rokok dok dalam tamak ninah. Dok dalam tamak ninah sikit tu je tamak ninah kan. Kau dah subhanallah je. Dok dalam tamak ninah ni payah nak cerita dah. Buat masalah. Dia tunduk je rokok dan duduk. Tiba-tiba hilang pening. Belum sempat tamat ni nak. Dia wajib kena bangun slow-slow daripada rokok duduk ni. Bangun sambung dia rokok berdiri dalam diri. Udah i'tidal baru terus sujud. Kalau dia rokok dan tamat ni nak. Barulah hilang pening. Maka rokok tu kekal dalam duduk. Tak payah berdiri. Tapi sami Allahu liman hamidah, i'tidal wajib berdiri. I'tidal wajib berdiri. Dia semai duduk, rokok dalam solat duduk. Dalam rokok tamat inah dah terhasil, barulah hilang uzur. Kuasa dah dianya. Dia sami Allahu liman hamidah, balik pada i'tidal. Kalau ki uzur, i'tidal tu duduklah kalau ki uzur. Sekarang ni tak uzur dah dia. Dia daripada rokok solat duduk ni, sami Allahu liman hamidah, belang-belang bangun cacah. I'tidal dalam diri. Wajib i'tidal dalam diri. Itu syarat untuk sah i'tidal bagi orang yang kuasa. Lepas tu siapa nak cerita benda ni? Orang boleh cerita kita? Kita yang rasa sendiri. Buat masalah juga ni. Kita rokok uzur lagi. Masa i'tidal pun uzur lagi. Ni mai duduk Kita rokok mai duduk. Sami Allahu liman hamidah je hilang pening. Mana i'tidal belum sempat tamat ninah, hilang pening. Kuasa dah. Wajib kena sambung i'tidal dalam berdiri. Kena bangun juga berdiri. Tapi kalau disami Allahu liman hamidah i'tidal dalam duduk, sempat dah tamat ninah, baru hilang pening. Tak payah bangun. Sebab di tamat ninah dah i'tidal duduk. Tak payah bangun. Pakai turun sujud Makna ni kita kena letak diri ni. Dia bangun duduk ni boleh berlaku dalam satu rakaat. Cuma dalam masalah bangun duduk ni, kalau bab membaca Fatihah, kita dalam baca Fatihah, kita semai berdiri asalnya. Tiba-tiba mari pening, mari hanyut. Kita syarat membenarkan kita duduk. Tapi kalau kita berdiri, kita baca Fatihah, kita hanyut rasa dak erat, kita nak bertahan tak apa. Kalau tak mudarat kita boleh bertahan. Tapi dalam masa dia bertahan tu sebenarnya berdiri sudah tidak menjadi rukun. Tapi kalau nak kekalkan berdiri terpulang. Ada orang yang memang uzur. Dia memang uzur. Dia sepatutnya disemayam berdiri duduk daripada awal. Tapi dia buat pesen dia ni orang pertama nak cacang juga, terpulang lah. Tapi walaupun dia berdiri orang pertama, sebenarnya berdiri ketika tu tidak menjadi rukun. Cuma dia nak berdiri je, terpulang lah. Kalau berdiri tidak menjadi rukun, dia nak berdiri juga, okey je. Kalau berdiri rukun, dia tak berdiri, tak sah solat. Ingat baik. Kalau berdirinya sudah tidak menjadi rukun, sebab dia sudah uzur, tapi dia nak berdiri juga orang pertama tu, okey je lah, berdiri je lah walaupun tak ada rukun pun. Tapi dia mai duduk, ketika tu berdiri menjadi rukun kembali sebab dia kuasa.
Tiba-tiba dia malas bangun, dia rakaat yang pertama, rakaat kedua kat arang baru nak bangun. Dia tak bangun di rakaat pertama, yang mana berdiri sudah kembali berdiri rukun, dia tak bangun, segera batal solat dia. Tengok mudah ni. Kalau berdiri tidak berdiri rukun, dia nak tebang berdiri, dia nak paksa dia nak berdiri, gohik je lah kalau tidak mudarat. Kalau berdiri rukun, tidak berdiri, tidak cukup rukun, apa jadi solat? Batal lah. Kemudian kita semayang berdiri, contohlah baca Fatihah, tiba-tiba mari pening, kita boleh duduk. Kita nak duduk ke bawah ni, Fatihah jangan berhenti baca, teruskan bacaan Fatihah. Dalam hala turun tu, teruskan bacaan Fatihah. Jangan berhenti. Kalau berhenti putus mualaf kena ulang balik Fatihah. Sebab rukun Fatihah wajib mualaf, wajib turut-turut. Kalau dia tengah baca Fatihah ni, tiba-tiba dia mari pening, hanyut dia ni, maka berdiri tidak berdiri rukun, dia pun turun ni, Fatihah kekalkan baca sampailah ke bawah, sudahkan Fatihah. Adapun kalau dia semai duduk, molek-molek, dia uzur, tengah-tengah dia baca Fatihah, pening dia hilang, uzur dia hilang, maka dia wajib berdiri. Dia dalam baca Fatihah tak habis lagi separuh ni, dia nak sambung dalam berdiri, sebab jadi sehat. Dia nak sambung dalam berdiri, maka Fatihah tu jangan duk baca pada masa tengah naik, sambung dalam cacang kayak. Sebab apa? Sebab kita duduk saat ni, kita nak pergi kepada berdiri, maka kalau ikut tertib solat, berdiri nombor 1, duduk nombor 2, mengiring nombor 3, melentang nombor 4. Sekarang ni kita duduk nombor 2, duduk. Kita nak pergi kepada nombor 1, berdiri. Jadi tak suruh bacalah dulu, biar siapa di tempat orang nombor 1 ni baru sambung balik. Bahkan sunat kita ulang balik Fatihah yang kita baca dah separuh dalam duduk tadi, sunat saja ulang. Tak sambung pun tak apalah. Berapa sunat ulang? Sebab kita duduk di berdiri ni, berdiri nombor 1, duduk nombor 2. Saat ni kita baca Fatihah, tu nombor 2 baca Fatihah tu. Ini kira tertib dia, kira pahala sama je. Apabila dia uzur semai duduk, pahala dia sama, dia main berdiri je. Hak tadi tu semai sunat, segar mega, pergi semai duduk boleh pahala separuh, pergi semai mengiring boleh pahala suku. Itu orang segar mega. Kalau orang sakit, semayang berdiri ke main duduk ke, tak kurang pahala, bukan lagi besar pahala di solat, sebab di solat dalam keadaan kepayahan. Tapi nak ceritanya, duduk nombor 2, berdiri nombor 1. Sekarang ni kita dalam duduk baca Fatihah separuh, hilang pening, kita nak kena bangun. Jadi untuk sementara bangun tu biar tegak dulu, baru sambung Fatihah tu, dan sunat ulang balik daripada awal Fatihah tu. Mana ada tu bacaan Fatihah daripada berdiri turun duduk, dia duduk naik ke atas. Ini belajar bab rukun solat. Dia tak ada cerita bab imam ke makmum, sama je hukum dia. Dia bangun, dia duduk, dia bangun, dia duduk, biar ke dia lah. Tu imam mengiring, tu imam semayang, boleh ada imam mengiring pun, tak ada imam lain tu. Jakak juga tu imam duduk rumah uzur tu, mari sejik, saya duduk tak boleh, tak apalah duduk tak boleh pun tu imam, mengiring pun mengiring lah. Mengiring makmum cacang berdiri, tu imam mengiring, okey je, tak ada apa-apa. Oh, dia pikul tu imam duduk rumah, pikul, asyik sejik, tak ada tu imam lain, tak ada arah dah. Biarlah mengiring pun mengiring lah, pikul lah tu imam tu. Tidak mampu je mu'ah, tak hidup je mu'ah, tak ada tu imam. Awak je lah, tak ada masalah tu imam duduk ke apa ke, ni uzur. Kemudian hak timbul persoalannya, uzur berdiri. Uzur berdiri, dia gini, di antara satu nak ketika ingatnya, kita tak wajib kita nak kena berpegang untuk berdiri. Ni kita duduk, kita semayang tepi dinding ke, semayang tepi meja ke, ataupun kita ambil tukar. Kalau kita pegang meja semayang berdiri ni okey, pegang meja ni okey ya, pegang gantung di dinding okey ya, kita ambil tukar, kita pegang tukar okey ya, kita pegang tiang okey ya, berdiri kita ni tak ada masalah apa dah, tak ada, mana tidak ada kesukaran kalau kita pegang. Tapi kalau lepas tangan, uyah ayam.
Dia tak wajib berpegang pandangan muktamad. Dikira uzur. Dikira uzur. Tapi waktu saya cerita tadi, orang uzur, dia uzur. Dia sebenarnya daripada orang pertama pun dia boleh duduk dah. Orang pertama dia berdiri, dia pegang. Dia pegang. Dia pegang di meja-meja, dia pun sampai berdiri. Dia nak berdiri juga. Nampak dia nak rokok. Nak berdiri juga. Orang pertama. Lepas rokok, tidak, dia pun sujud. Lepas tu baru tak naik. Dia sampai duduk sampai ke sudut. Tapi orang pertama dia pegang. Tapi tak syarat pegang. Kita kira ni kuasa berdiri dalam keadaan tanpa bertulung. Tanpa bertulung, sama ada bertulung dengan pegang, sama ada bertulung dengan makna orang yang pegang, atau panggil bertulung. Bertulung sama ada kita pegang meja, pegang dinding, ataupun bertulung dengan makna orang pegang kita. Tak syarat. Tapi memang ada dalam mazhab Syafi'i kitanya, kalau berdiri dengan berpegang mampu, dikira kuasa lagi, wajib berdiri. Itu pandangan Taif, bukan muktamad. Muktamad tak kira hak berpegang. Muktamad dikira kepada hak tanpa berpegang. Memang ada pandangan wajib kena berpegang untuk mengekali berdiri dia. Muktamad tak kira. Yang wajib kita berpegang adalah untuk bangun. Untuk bangun. Jadi kita daripada bawah nak naik ke atas, boleh bangun, tapi kena berpegang. Kena gantung di meja, kena gantung di almari, gantung di dinding. Kena ada orang yang tolak kita naik ke atas, baru boleh bangun. Maka wajib bangun dalam keadaan bertulung. Berdiri masih lagi menjadi rukun. Sebab dia mampu mengekali berdiri tanpa bertulung. Dia hanya perlu bertulung untuk bangun saja. Lain tu. Bertulung hanya untuk bangun. Bergantung, berpegang hanya untuk bangun. Bila dah berdiri tegak dah, tak payah pegang dah. Okey dah, tak ada kesukaran dah. Tapi nak pegang juga, dia pegang lah. Tapi mana tak ada kesukaran dah. Berdiri masih lagi menjadi rukun. Sebab dia hanya perlu bertulung untuk sekejap sahaja. Untuk bangun. Bukan untuk mengekali berdiri. Tak sama tu. Hak ni ada orang nak tolak naik ke atas, tapi kena bayar lah sikit. Masa duduk congok tunggu di semai para rakaat lambat juga. Berilah apa panggil apa? Upah yang seumpama, upah yang sepadan. Upah yang sepadan lah. Jangan sesemayang para rakaat diminta 50 riyal. Bengkerak gitu tu. Upah yang sepadan. Tunggu 4 minit tu 5 riyal ke. Bukan buat kerja gapo pun. Masa lepas sujud kedua nak bangun atas. Tonyok sikit punggung dia tu. Mana? Tonyok apa panggil? Tonyok sikit punggung dia naik. Dan dia tegak tu dia okey. Maka berdiri masih lagi wajib, dan bertulung untuk bangun hukumnya wajib. Tapi kalau bertulung untuk mengekali berdiri sudah tidak menjadi rukun. Biasanya orang yang payah nak bangun ni orang gemuk. Dia nak bangun, dia tegak boleh, berdiri tegak boleh, tetapi untuk bangun tu dia kena bertulung, kena berpegang, maka dia wajib berdiri. Kemudian kita pergi pada persoalan dia uzur daripada berdiri. Ni 11.30 dah ni. Nak sambung minggu depan ke nak perhabis hari ni? Habis hari ni. Lewat sikit pun apa dah. Tak ada jamu hari ni dah. Ada jamu hari ni. Tak isteri sekolah lagi baru ada jamu. Kita sudah. Sekarang ni kita uzur daripada berdiri. Semayang duduk. Duduk ni duduk macam mana? Duduk lah. Kalau kita tak boleh berdiri, duduk je. Hak sunnah Nabi SAW, Nabi duduk atas bumi. Nabi duduk atas bumi. Nabi uzur, Nabi solat duduk, Nabi duduk atas bumi. Lepas tu macam mana kalau kita duduk atas kursi? Ganti kepada rukun berdiri, duduk, tiba-tiba kita duduk atas kursi. Hak Nabi duduk atas bumi, kita duduk atas kursi. Kalau tidak ada sebarang keuzuran, kita sudah menyalahi sunnah. Lepas tu kalau ada keuzuran yang tersendiri, itu cerita lain. Cuma nak ceritanya, dia uzur daripada berdiri, dia duduk. Duduk tu duduk atas latak sunnah ke, duduk atas kursi ke, duduk atas meja ke, duduk atas katil ke. Saya biasa sebutnya duduk terapung atas udara ke. Ada ilmu terapung? Ada ilmu terapung duduk atas udara. Kalau ada, duduklah macam mana duduk pun, ganti berdiri, tak ada timbul isu. Tak ada timbul isu. Duduk ganti berdiri, duduklah mana-mana.
Hak sunnahnya duduk atas latar. Kita pun duduk. Takbir pun duduk, baca Fatihah pun duduk, rokok pun dah kadang duduk, i'tidal pun dah kadang duduk. Satu lagi nak kena ingat, antara rukun takbir dengan rukun berdiri tidak ada kaitan. Antara rukun takbir dengan rukun berdiri tidak ada kaitan. Ada orang ajar dalam TV, dia kata nak semai duduk pun takbir wajib berdiri. Oh, nak berdiri macam mana dia terlantak uzur ni, wajib kena angkat. Oh, ni karut. Nak angkat boleh, angkat saja. Orang tambah angkat, tambah tolong, kena upah. Wajib upah, dia kata. Tak ada kaitan antara rukun berdiri dengan rukun takbir. Berdiri rukun lain, takbir macam Fatihah, rukun lain. Takbir macam rokok, rukun lain daripada rukun berdiri. Apabila berdiri sudah tidak menjadi rukun sebab dia uzur, sembahyang duduk, takbir pun duduk, Fatihah pun duduk, rokok pun duduk, i'tidal pun duduk. Sama je, dia tidak ada kaitan pun antara rukun takbir dengan rukun berdiri, rukun lain-lain. Bila dia berdiri menjadi uzur, tidak menjadi rukun, maka tidak ada kaitan. Takbir pun dalam duduk lah. Dia suruh angkat. Ingat guana berapa kali angkat orang sakit ni. Takbir lu siap-siap, dapat molek dah, baru letak. Tu ajar dalam TV tu. Jeng lah ajar gitu. Jadi duduk macam mana duduk pun duduklah. Untuk baca Fatihah, untuk rokok, untuk i'tidal. Selesai i'tidal, kita berpindah kepada rukun sujud. Berpindah pada rukun sujud. Sujud rukun lain pula. Sujud ada syarat-syarat dia, ada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Saya nak ceritanya dulu. Yang pertama, tankis, tinggi punggung daripada kepala, kita panggil nungging. Itu satu syarat. Yang kedua yang ambil syaratnya, kena bumi 7 anggota. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, wajib kena bumi 7 anggota. Jadi 8 syarat, tapi saya ambil 2 je lah. Yang pertama, tankis, menungging, tinggi punggung dan kepala. Kalau kita sujud biar bukit tu gini, kita sujud, menyebabkan punggung kepala kita separah, tak sah. Dia wajib tinggi punggung dan kepala, nungging. Memang kita sujud nungging, kita tak sedar je. Nungging tu syarat sah sujud kan. Jadi nungging jak budak paktua gitu je. Itu syarat untuk sah rukun sujud. Kemudian wajib kena bumi 7 anggota. Ini bab sujud semata-mata. Sekarang kalau kita sembahyang tahusi, untuk baca Fatihah, untuk takbir, untuk baca Fatihah, untuk rokok, untuk i'tidal, tidak ada timbul isu. Selepas i'tidal pergi pada rukun sujud. Rukun sujud ada syarat dia. 2 syarat yang saya sebut tadi, tinggi punggung dan kepala, kena bumi 7 anggota. Orang sembahyang talatah, gitu sujud dia. Tapi kalau sembahyang kursi, boleh tak menyempurnakan syarat bagi rukun sujud ni? Boleh tak? Boleh tinggi punggung dan kepala? Sujud biar kepala masuk bawah kursi? Boleh? Tu kepala masuk bawah kursi lah. Lepas tu bolehlah kepala masuk bawah kursi. Dah kena bumi 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Tak cukup syarat sah untuk rukun sujud, sujudnya tidak sah, solatnya tidak sah. Ini cerita mazhab Syafi'i ni. Cerita mazhab Syafi'i dulu. Lepas tu orang buat tu cerita semula lah. Cerita mazhab Syafi'i dulu. Masalahnya bukan masalah berdiri ganti rukun duduk kursi, bukan. Masalahnya adalah masalah sujud. Ada pun mazhab-mazhab lain syarat sujudnya berbeza. Contoh ni masalah. Pergi Mekah, pergi semayang tempat salah, tempat yang mana padat. Jadi semayangnya macam semayang mayang. Orang pergi Mekah dia biasa cerita gitu. Salah masuk tempat dia, akhirnya tu semayang macam semayang mayang. Kapak. Orang mah kan salah tempat dia. Boleh tak kita nak sujud atas monggeng orang? Kena ada monggeng. Punggung. Tak monggeng dah.
Punggung. Boleh nak sujud atas punggung orang. Mazhab Syafi'i kita pun boleh. Mana boleh sujud atas anggota badan. Monggeng itu anggota badan orang lain tak ada apa-apa hal. Anggota badan kita baru tak boleh. Sujud atas baju semayang orang depan kalau orang puang tak ada apa-apa hal. Sebab bukan baju semayang kita. Jangan sujud atas baju semayang kita, sudahlah. Jangan sujud atas anggota badan kita, sudahlah. Dialah tapak tangan, tersujud tapak tangan kita. Tak boleh lah. Tapi kita bersujud, anak kita buat tapak tangan. Sujud atas tapak tangan dia, tak ada apa-apa hal. Sebab itu bukan anggota badan kita. Jadi kita sujud atas monggeng orang tak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Tapi tetap syarat wajib tinggi punggung dan kepala. Dah monggeng kau tu monggeng tinggi. Dah boleh ke tinggi punggung kepala kita ni pula? Kalau monggeng dia rendah dah apa? Kita monggeng tinggi besar, dia monggeng rendah. Bolehlah tinggi punggung monggeng kita daripada kepala kita. Tapi kalau monggeng dia besar? Tak boleh mazhab Syafi'i kita. Sebab apa? Sebab tak mencukupkan syarat untuk rukun sujud. Sebab tu macam mana? Sujud kemudian. Lepas orang siap dari depan, naik, barulah kita sujud. Kalau tu maaf, 3 ukur panjang pun semua tu. Hati kita buat majmu'ah lah tu. Tapi mazhab lain tidak ada masalah. Musujud atas monggeng siapa pun, tunggeng gini pun tak apa. Ni masalah mazhab lain. Sebab itulah kalau semai tak kursi, kalau mazhab Syafi'i kita tak lulus betul sujud. Betul tak? Kalau mazhab lain tidak ada masalah. Lepas tu kalau tengok orang semai tak kursi, tak suruh ke dia lah. Tapi semoleknya kita bermazhab Syafi'i, kita pakailah cara mazhab Syafi'i. Tambah pula sunnah Nabi-nya, Nabi semayang duduk atas latar. Tapi kalau ada orang semayang atas kursi, biar ke dia lah. Oleh ni kan canggih kan, pandai banyak mazhab kan. Bukan pandai banyak mazhab, 3 orang je, 3 orang Mekah. Gitu je, bukan kerti pun. Sedut cara lah main atas kursi pun. Kita nak caranya orang tak semayang tu. Tu nak cara. Ini cerita orang yang boleh duduk atas latar, tiba-tiba duduk atas kursi. Siapa kadang-kadang masjid cadang mana? Saya pernah dengar mana dalam TV. Dia mencadangkan supaya masjid mesra pesakit. Biar masjid standby kursi. Biar masjid ni mesra pesakit. Disuruh standby kursi. Orang zaman dulu kursi ada dah. Orang semayang uzur atas latar tu kursi masing-masing ada. Tapi kita jangan sempitkan, jangan mati. Sebab kadang-kadang kita pun, contoh kita di hospital, kita jaga orang tua uzur ataupun saudara mara kita yang uzur. Selesai kita mandi apa ambil semayang dalam bilik air, sekali ngecer dia tu, kereta sorong dia tu, sepatutnya sama ada kita turunkan dia ke atas lantai bersejadah ataupun kita suruh dia semai duduk atas katil. Tapi nak duduk atas katil tak jadi, sebab katil tu dia spring kan gitu. Dah. Dia spring ni tak apa nak. Boleh tak duduk atas katil hospital. Kan dia kan gitu. Jadi sepatutnya kita semayangkan dia, kita turunkan dia daripada chair dia, kursi sorong dia tu kepada latar. Apa sejadah molek dia semai duduk. Itu hak sepatutnya dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita buat seumpama tu, terkadang sukar bagi pesakit untuk kita turunkan ke bawah. Daripada chair tu turun ke latar tu satu perkara dah. Dia pun sakit, kita pun rohok. Kita pun payah. Siap sudah solat, nak naikkan dia pula daripada latar ni, nak naik atas katil tu pula. Dia pun sakit, kita pun susah. Dah tak payah turun latar lah. Kita semayang atas chair tu sudah main atas kursi lah. Rokok sujud pun isyarat atas kursi lah. Benarnya kita patut wajib turunkan ke bawah atas latar. Tapi jangan nampak payah sangat, sakit. Tu kadang-kadang kita nak kena pakai kursi tu kok. Jangan kita mati. Tapi selagi kita boleh elok main atas kursi, kita elokkan main atas latar selagi boleh. Tapi kita tak matikan hukum. Sebab terkadang kita pun terpaksa menggunakan kursi dalam keadaan kesukaran. Dan kalau orang tu nak pakai kursi pun, biar ke dia lah. Syarat untuk sah sujud tak sempurna, itu syarat mazhab Syafi'i. Kemudian perabi sungguh ni pukul 11 tau. Kemudian masalah lain pulaknya,
kita ni, dia uzur masing-masing ni tak sama. Kita tak boleh nak letak. Saya pun banyak kali dah kena. Dia tanya, Ustaz, saya seumpama ni, wajib semalam berdiri ke tak? Wajib semalam berdiri, saya jawab. Sebab dia kata, Dok, makcik boleh berdiri ke tak? Boleh. Mari belajar pun boleh, jalan molek-molek ada. Dok, boleh berdiri, wajib semalam berdiri lah. Dia pun semalam berdiri. Minggu depan ni mari Ustaz, saya semalam berdiri Ustaz, malam mengidap, tak boleh tidur, keluar darah, nyakit dia. Orang sebab dah mati kawan tu. Dia tak cerita nyakit dia, dia cerita saya boleh berdiri. Kalau sekarang kita boleh berdiri, tak ada kesukaran, tak ada kesakitan, tapi dengan nyakit kita tu, berdiri, tunduk, rokok, iktidal, turun ke bawah, naik ke atas, malah sekarang akan ngidap penyakit. Maka siang hari tu dia panggil uzur dah berdirinya, main duduk dah. Tapi dah oyak masalah dia. Minggu depan pun dia oyak, saya main berdiri Ustaz, malam tak boleh tidur, keluar darah, menyakit dia je berat. Dia panggil uzur dah. Lepas tu bab uzur ni kena masing-masing kena faham. Sebab dia nyakit tak sama, kita nak bubuh tak boleh. Kita pergi pada masalah, orang ni boleh semain berdiri dan boleh turun ke bawah, tapi tak boleh naik. Dia boleh semain berdiri, dia boleh turun ke bawah, tak ada masalah lutut apa, tak ada masalah. Tapi bila turun je, naik tak boleh, dia gemuk dah lalu. Faham tak? Ada orang boleh semain berdiri, duduk langsung tak boleh. Dia boleh berdiri boleh, duduk tak boleh. Faham tak? Ada orang berdiri boleh, turun boleh, tapi tak boleh naik kat kedua, tak boleh berdiri kembali. Ada orang berdiri je boleh, duduk tak boleh. Kalau nak duduk, kena duduk daripada awal baru boleh. Ada penyakit balas tu. Kalau berdiri tak boleh duduk langsung. Kalau nak duduk dari awal tak boleh bangun langsung. Maka satu masalah, berdiri boleh, duduk pun boleh, tapi bila turun je sudah tidak boleh naik mula dekat kedua. Maka dalam mazhab Syafi'i kitanya wajib solat berdiri sampai ke salam tanpa duduk. Kalau mazhab Maliki, rakaat pertama dia boleh berdiri, bila dia turun dia tak boleh naik balik rakaat kedua. Maka mazhab Maliki rakaat pertama je berdiri, turun, kemudian selesai rakaat pertama tak boleh naik dah, duduk sampai ke 4 rakaat. Itu mazhab Maliki. Kita tak boleh turun. Kalau turun tak boleh naik, kita tak boleh turun. Maka kita wajib solat berdiri. Rakaat macam biasa, sujud pun dalam berdiri juga. Ni timbul isu. Nak cerita satu masalah. Kita ni, tadi kita memang boleh duduk atas latar. Kita tinggal masalah tadi dulu. Kita boleh duduk atas latar, kita berdiri boleh, duduk atas latar boleh, tapi sujud tak boleh. Contohnya orang yang melakukan pembedahan mata. Pembedahan mata dia tak boleh tunduk ke hadapan. Dia berdiri untuk rokok, dia tunduk sikit je. Dia pun iktidal. Untuk sujud dia pun turun ke latar, dia pun boleh tunduk sikit je. Tak boleh tinggi punggung daripada kepala, tak boleh kena bumi 7 anggota. Kalau dia turun ke bawah boleh, tapi dia kena belunjur. Belunjur dia tak boleh nak tunduk ke hadapan, tunduk kodok-kodok dia je lah. Ataupun dia boleh duduk bersela. Dia main berdiri, dia duduk, dia bersela. Tapi bersela dianya, dia duduk tasyuk awal tak boleh lah, duduk tasyuk akhir tak boleh lah dianya. Bersela boleh. Bersela boleh, setengah orang kuat, dia boleh angkat punggung sujud macam biasa. Ada orang tak boleh. Dia bersela tu je, dia boleh tunduk gitu je. Maknanya kalau dia turun ke latar pun, sujud dia tak boleh nak tinggi punggung dari kepala, tak boleh nak kena bumi 7 anggota. Orang seumpama ni dalam mazhab Syafi'i kita pun boleh sujud atas kursi, tak turun ke bawah. Baca Fatihah, rakaat, iktidal, berdiri. Sujud, duduk antara sujud, turun ke bawah. Turun ke bawah pun sujud tak boleh buat gapo pun, tunduk sikit je. Untuk tu dia pun duduk atas kursi. Dia pun isyarat sujud daripada atas kursi, duduk antara sujud pun atas kursi, tasyahud pun atas kursi. Boleh ke tak? Boleh lah. Kalau dia turun ke bawah pun, dia sujud balas ni juga, tak boleh buat gapo pun. Tu mazhab Syafi'i membenarkan sampai atas kursi.
Masalah seumpama ni. Boleh main atas kursi. Sebab kalau turun ke bawah apa? Sujud pun tunduk sikit je. Ada. Tapi kalau kita turun ke bawah, kita boleh sujud mencukupkan syarat sujud, tinggi punggung dan kepala, kena bumi 7 anggota, kita wajib kena turun ke bawah untuk sujud. Dalam mazhab Syafi'i kita. Kan? Kita balik pada masalah tadi. Dia berdiri boleh, turun tak boleh naik, ataupun tak boleh turun langsung. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i kitanya, semayang berdiri. Rokok macam biasa, iktidal dalam diri, duduk pun macam rokok. Tapi kalau kuasa tunduk untuk sujud, biarlah lebih rendah daripada tunduk rokok saat ni. Wajib kalau kita mampu buat. Kita sujud, ni sujud hak comel, macam papan sekeping. Congek gini sikit, sujud hak sekurang-kurang. Gini pun boleh panggil sujud dah. Rokok. Gini boleh panggil rokok dah sebab di ulu tangan, tapak tangan boleh jejak di kepala lutut, dipanggil rokok dah. Tapi makruh rokok gini. Nak rokok comelnya, gini. Ada? Ni rokok comel gini. Kalau congek gini, makruh. Bagi orang yang kuasa lah, makruh. Kalau jatuh ke bawah, makruh. Dia nak gini. Dia pun main berdiri sampai ke salam ni. Sebab dia tidak boleh turun tak boleh naik. Jadi dia berdiri, Fatihah, dia rokok, Sami Allahu liman hamidah, kemudian dia pun nak sujud, Allahu Akbar ni, dia biar gendah sikit daripada rokok sana. Biar gendah sikit. Baca bacaan tasbih adalah sujud. Duduk antara sujud, balik diri balik. Sujud yang kedua dia kena gendah sikit. Wajib jikalau mampu. Tiba tak boleh dah. Paling rendah gini je, paling rendah. Paling rendah gini je. Tak boleh dah nak rendah, gini je. Maka rokok tetap rokok gini. Jangan rokok gini. Dia panggil tafwitus sunnah. Meluputkan sunnah Nabi, rokok seumpama ni. Rokok kena seumpama ni juga. Nanti kalau sujud tak boleh nak rendah dah. Boleh setara ni je. Dah tak boleh biar. Sama pun samalah. Tapi hak rokok mula-mula, jangan kita rosakkan sunnah. Mana rokok tetap macam ni. Tidak, sujud tak boleh nak pergi dah. Setara ni juga. Biar sama pun. Tapi rokok tetap seumpama ni. Ini hak asal. Maknanya semayang berdiri, rokok berdiri, iktidal berdiri, sujud berdiri, duduk antara sujud berdiri, tasyahud akhir pun berdiri, salam pun berdiri. Ini hukum asal dia. Bagi orang yang tidak boleh turun, hanya boleh berdiri saja. Kalau turun tak boleh naik. Kalau turun tak boleh naik, lain cerita. Kalau tak boleh turun langsung, sampai ke salam berdiri. Kalau boleh turun tak boleh naik, rakaat pertama berdiri, jangan turun. Rakaat kedua berdiri, jangan turun. Rakaat ketiga berdiri, jangan turun. Rakaat keempat berdiri, selesai. Lepas iktidal rakaat keempat, turun ke bawah untuk sujud, duduk ada sujud dan tasyahud akhir. Sebab apa? Selesai dah solat. Yang dah rakaat keempat dah. Jadi hak masalah dia tak boleh turun ke bawah ni, maka sujudnya dalam berdiri. Fatihah dalam berdiri tu syarat untuk sah. Fatihah. Rokok dan berdiri wajib untuk syarat sah rokok. Iktidal dan berdiri untuk syarat sah iktidal. Sujud dalam berdiri bukan syarat untuk sah rukun sujud. Sujud dan berdiri wajib kerana kalau turun tak boleh naik. Betul tu. Rokok berdiri, iktidal berdiri tu syarat dia dah. Syarat untuk sah rokok, syarat untuk sah iktidal dia kena berdiri. Sujud wajib berdiri juga. Sujud wajib berdiri bukan syarat untuk sah rukun sujud. Sujud wajib berdiri kerana kalau turun tak boleh naik. Tak sama dengan rokok wajib berdiri, iktidal wajib berdiri dengan sujud wajib berdiri. Turun tak boleh naik tu wajib dari sujud wajib berdiri. Tiba-tiba dia turun separuh jalan. Dia selesai iktidal. Dia patutnya sujud macam rokok sana rendah sikit. Dia tambah dia pun nak duduk atas kursi. Ini duduk atas kursi. Untuk sujud duduk atas kursi. Terus ni kata wajib berdiri. Wajib berdiri kerana kalau turun ke bawah tak boleh naik. Sekarang ni dia turun separuh jalan je. Turun atas kursi, maka nak naik semula boleh. Maka tak ada masalah nak duduk pun.
Dah kata rokok wajib berdiri, i'tidal wajib berdiri, sujud wajib berdiri. Rokok, i'tidal wajib berdiri itu syarat bagi orang kuasa. Hak sujud wajib berdiri ni kerana turun tak boleh naik. Dia pun turun duduk atas kursi. Tak ada apa masalah. Sesat situ. Timbul isu pula kalau duduk atas kursi ni untuk sujud. Kalau dia semayang berdiri, dia rokoknya begini, kan? Sujud pun mungkin begini ataupun mungkin rendah lagi sujudnya. Tapi kalau sujud atas kursi, secara mana boleh buat? Bukan gini ya? Dah. Oh, ni yang saya buat ni. Orang sakit mungkin tak lewat gitu. Ni contoh. Sujudnya gini. Kalau kata uzur sikit, mungkin setara ni sujud dia. Tapi kalau dia sujud dalam diri, gini tubuh dia. Ni. Tapi sujud dalam sujud dalam duduk atas kursi ni jadi gini je. Kalau sujud dalam berdiri, gendah kan? Kalau sujud dalam duduk, dah gini kan? Ya tak? Jadi mana rendah sujud dalam diri dengan sujud dalam duduk atas kursi? Dia bukan kira sujud, kira rokok. Kira rokok. Rokok dalam diri gini. Kalau sujud dalam diri pun gini, kalau boleh rendah lah. Sekarang ni rokok dia gini. Kita cerita buat rokok ni bukan cerita buat sujud. Rokok dia gini dalam berdiri. Comel rokok dia gini. Tiba-tiba kita sujudnya begini. Faham tak? Sujud atas kursi bukan begini. Rokok dalam diri gini. Sujud dalam duduk atas kursi gini. Jadi mana rendah mana tinggi. Sepatutnya sujud lebih rendah daripada rokok. Sekarang ni rokoknya begini kalau berdiri. Tapi kalau sujud atas kursinya begini je. Kan gini ya? Ni orang sehat ni buat ni. Orang sakit pun kita boleh buat gini. Buat gini. Jadi kalau rokok gini. Kalau sujud bukan jadi congek sikit. Sepatutnya dia kena rendah sujud daripada rokok. Bukan. Dasar ni mana tinggi mana rendah. Rendah rokok daripada sujud cokek ke atas sikit. Kan? Ada? Masalah ke tak? Dia sepatutnya kalau kuasa isyarat kepada sujud wajib lebih rendah daripada rokok. Kalau kuasa. Isyaratnya dia ada 3. Isyarat dengan badan tak digerak, isyarat dengan kepala tak digerak, isyarat dengan mata. Dia ada 3 isyarat. Kalau mata je sama. Mata isyarat rokok, isyarat sujud pejang kapak-kapak. Ada sekali ajaran TV isyarat kepada rokok dengan mata, dia kata pejang separuh. Dia pejang mana dia buat? Ya kenyik dia buat. Lepas tu i'tidal celek balik. Sujud baru pejang kapak. Sujud. I'tidal tidak buat kejang. Kata sebab gitu patutnya i'tidal pejang sebelah. Sujud pejang 2 belah. Isyarat dengan mata, rokok ke sujud ke sama-sama pejang kapak, tak ada beza. Yang wajib bezakan isyarat dengan kepala, isyarat dengan badan. Tapi wajib bezakan dengan bahawa isyarat kepada sujud mesti lebih rendah daripada rokok jika kuasa. Jangan lari tu. Jika kuasa ni jangan terbang buat. Qada boleh jika kuasa. Jadi sekarang ni dia semain berdiri, tadi rokok gini. Tiba-tiba untuk sujud hidup atas kursi, ditunduknya gini. Faham tak? Rokoknya gini, tunduknya gini. Jadi mana kata wajib rendahkan sujud, isyarat bersujud nak banding dengan rokok? Itu kalau sama-sama level. Berdiri sama berdiri, duduk sama duduk, mengiring sama mengiring, melentang sama melentang. Isyarat biar bezalah. Sekarang ni tadi rokok dalam diri, ini sujud dalam duduk. Tak boleh nak banding lah situnya pula. Sebab apa? Sebab level lain. Kita ada 4 kan? Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Maka betul lah rokok tadi seumpama ni dalam berdiri. Sekarang dia duduk atas kursi. Maka tunduk untuk sujud sehabis-habis boleh tunduk. Tapi kemungkinan masih lagi cokeng kepala. Kemungkinan masih lagi lebih tinggi nak banding dengan rokok berdiri tadi. Jangan duk banding, itu berdiri, ini duduk. Ini masalah. Dia banding pula. Tadi berdiri, rokok boleh begini. Masa duduk, sujud dia tinggi. Apa nak bandingnya? Sama contoh. Kita uzur. Kita semain fardu duduk.
Kita rokok dalam duduk, i'tidal dalam duduk. Lepas i'tidal nak rebah lah kitanya, pening duduk pun tak boleh dah. Kita pun kena sambung solat dalam keadaan mengiring macam mayat dalam kubur. Kita pun mengiring. Mengiring kita pun isyarat kepada sujud di dalam mengiring, kan? Kita nak banding tak dengan rokok duduk tadi dengan isyarat mengiring dan sujud? Tak sudah banding-banding lah. Sebab tadi isyarat rokok dalam duduk, sekarang isyarat sujud dalam mengiring. Level lain-lain. Tak sudah banding-banding lah dua tu. Sama juga rokok dalam berdiri, sujud dalam duduk atas kursi. Jangan ada banding-banding lah. Cuma masa sujud atas kursi tu, tunduk kepala, tunduklah sehabis-habis boleh tunduk. Dia tu belang-belang tengok jam. Pukul 11 sungguh hari ni. Minggu depan jangan nyesal pula. Allah minggu ni faham pukul 11. Dak minggu depan plus setengah 9. Kemudian dia gini. Kalau kita contoh dalam kitab, contoh orang hamil. Orang hamil dia nak tunduk sujud sampai ke latar tak boleh. Sampai ke latar tak boleh. Adakah perlu bubuh meja ke, bubuh bantal ke? Itu khilaf antara pandangan Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Khilaf antara pandangan Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Kita tunduk memang tak sampai latar, terapung atas udara untuk sujud. Maka kita wajib tak bubuh benda depan. Bubuh meja ke, bubuh bantal ke. Itu khilaf antara pandangan Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Sama ada wajib bubuh bantal, bubuh meja ataupun tidak. Itu terpulang kepada kita lah. Sebab kita tunduk ke hadapan, nak rapat ke latar tak boleh. Sebab adalah tulang belakang kita ke apa ke. Dia ada dua pandangan di situ, Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Siapa tak ingat antara dua tu, satu mengatakan wajib kena bubuh barang depan, bubuh bantal ke, bubuh meja ke. Satu pandangan tak wajib, tunduk setakat yang boleh tunduk, tak usah bubuh gapa-gapa lah. Itu terpulang lah. Kalau bubuh benda mungkin kita agak, kalau tunduk itu rasa kuat sikit pakai tenaga. Kalau kita bubuh barang mungkin kita boleh jijak atas barang tu, mungkin kita tak guna tenaga sangat. Itu terpulang lah. Dah. Gini, dia dua pandangan di situ. Satu pandangan tak payah. Isyarat saja kepada sujud setakat yang mampu. Tak payah bubuh bantal-bantal. Itu sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Pandangan mazhab Hanafi pun sama. Dia tak boleh bubuh bantal-bantal. Tunduk setakat mampu yang kita tunduk. Jadi dua pandangan. Itu terpulang. Dua pandangan. Nak bubuh barang depan ke tambuh terpulang. Mana? Ni pukul 10 start tau. Ni pukul 11. Dah boleh sejam. Dia belajar 2 jam. Ni biasa je. Ada tempat belajar 2 jam. Ada tempat 3 jam straight. 3 jam straight. Kita buat 3 jam straight. Minggu depan tak ada orang. 2 jam ni pun kena royak minggu depan. Sejam setengah balik ni. Bukan sampai pukul 11. Kena royak. Takut serik nak mari pula. 2 jam. Kita punya ni lengoh punya lengoh. Nak belunjuk tak boleh. Orang rapat-rapat. Dia macam-macam lah uzur nak kan. Tak. Itu timbul berkaitan. Ada timbul viral baru ni berkaitan dengan solat atas kursi. Kita jangan keras sangat lah. Tapi cuma kita bermazhab Syafi'i, kalau kita boleh elok, kita elokkanlah. Kita semayang atas latar. Sebab sunnah Nabinya semayang atas bumi, atas latar. Tapi tadi nak kata ada orang yang bermasalah, nak turun ke latar, lutut dia masalah lah, apa tu, kita tengok pada keadaan lah. Dan macam tadi dah saya sebut macam di hospital, kemungkinan kita pun terpaksa buat pesakit solat atas kursi chair dia tu ya. Sebab kalau kita turun atas latar, payah kita nak angkat balik kepada katil untuk dia baring, dia pun sakit, kita pun susah. Kita main atas chair, atas kursi lah. Itu kesukaran kita boleh gunalah. Jangan kita mati sangat. Cuma untuk giang kita tak usah duduk mewah-mewah sangat lah. Tapi kalau kita tengok orang main atas kursi, tak usah duduk heran lah. Giang kita tak usah menyenang, nampak senang main atas kursi ni. Tapi kalau dia ada keuzuran dia sendiri, itu terpulang.
Dia ada usuran di sini, ada orang tak boleh turun ke bawah. Itu dia punya keuzuran dia. Seterusnya cara lah. Yang pentingnya solat je penting. Uzur macam mana pun solat jangan tinggal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.